Ini saudara Muhammad Amirul Jannah, anak saya yang ketiga. Yang duduk berdiri ini saudara Fadil Rusdan. Ini anak saya yang keempat, berahli pada hari ini. Menunggu kesekian sekarang ini. Yang berdiri ini anak saya yang keenam, saudara Izzuddin Abdul Salam bin Hishamuddin. Yang bermain pun ada tengok saudara tu. Pegang bunyi. Itu nama dia Syahrul Akhbar. Terjemahan daripada Syahrul Akhbar itu maksudnya Syahrul bulan, akhbar itu besar, bulan besar maksudnya. Jadi bulan besar akan mengambang dibesarkan. Itu Syahrul Akhbar. Anak yang kecil sekali nama dia Syahrul Nasrullah. Bulan pertolongan Allah. Itu nama-nama yang saya bagi kepada anak-anak saya. Dan seterusnya kepada pemain-pemain yang ada pada hari ini, pagi ini, saya ucap tahniah kerana anda telah terpilih, bukan terpilih tetapi di atas sifat kebolehan yang anda ada, maka anda telah menjadi orang yang akan bertanding di peringkat akhir dan sudah barang tentu di antara empat ini akan memegang perkataan juara. Di antara empat ini akan memegang perkataan juara piala pusingan YDP Cup persaingan. Wallahu alam siapa, tapi di antara anda pasti adanya nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Namun begitu, yang menang saya ingatkan bahawa yang menang tidak perlu riak, yang kalah tidak perlu rasa susah hati kerana bola itu bulan. Manchester United boleh kalah dengan Manchester. Ini anak saya. Dia suka tengok bola. Cuba sebut sikit. Manchester City. Dia memang kalau bola ni nombor 1. Tapi main belum tentu lagi. Nombor 1. Kalau bola tendang tak betul, dia bilang apa ini tak betul. Dia di luar sajalah. Di dalam saya tidak tahulah. Jadi bola itu pula yang nombor 1 nanti boleh jadi nombor 2, yang nombor 2 boleh jadi nombor 3. Jadi ini permainan bola. Saya ingatkan bahawa untuk permainan akhir ini, tunjukkan skill yang terbaik. Tunjukkan kebolehan anda yang terbaik. Dan saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengaduran kita 26-27 yang lalu, tidak ada sebarang bentuk perbalahan, pergaduhan dan juga dalam bentuk perkelahian, cak keting dan sebagainya tidak berlaku. Jadi tahniahlah kepada mereka yang belum menang. Adik-adik dan saudara-saudara yang saya kasih, yang saya hormati sekalian, termasuk ibu bapa yang ada pada hari ini, yang saya tanya tadi salah seorangnya umur hampir 70 tahun boleh bersama dengan kita masih sihat. Tak sebut nama dia. Dan juga yang berniaga pada hari ini, kita tolong beli. Kalau tidak beli RM1, beli 10 sen. Kalau tidak beli 10 sen, beli RM10. Kita beri bantuan kepada mereka yang berniaga. Seterusnya saya ingin sedikit menyebut kepada saudara-saudara sekalian ialah saudara-saudara yang saya kasihi, untuk Jonsuk ini saya telah menjelajah keseluruhannya. Sebut saja binakaan, kuakaan, sibuan, ulutan, apa lagi nama? Sinua, Sinaron, Batu Lorian, Nadagan, Mangsiat, sampai Ansip, sampai Panagata, Managata, Bomboy, semua saya sudah masuk dan melihat kehidupan rakyat di sini sehingga sampai kepada hujung sana Nabawan, pergi ke Kampung Murni, Kampung Bahagia. Apa yang saya ingin luahkan kepada adik-adik sekalian yang saya harap mengerti ucapan ini, dan saya kira semuanya sudah dewasa. Kenapa saya sebut perkataan-perkataan ini? Saya ingin menyatakan kepada saudara ialah kita bermain bola, di mana juga hari ini ada padang bola. Di Kampung Betulawayan ada, di Kampung Sinulihan ada, di Sinaron ada padang bola. Dan anak muda memang gila main bola. Orang tua pun gila main bola. Boleh bangun 2 pagi, boleh bangun 3 pagi untuk menonton bola. Bukan sekadar main, tapi menonton. Yang tua menonton, yang muda bermain. Yang kanak-kanak pun sepak bola. Tetapi kita perlu ingat bahawa dalam arti kata kita bermain bola ini, jangan kita jadi pak gaduh, iaitu menang sorak, kampung tergadah. Kita tidak mahu begitu. Menang sorak, kampung tergadah. Hari ini adik-adik yang saya kasihi, saya ingatkan kepada anda, anda adalah generasi yang akan menerus kehidupan ini. Saya akan kembali ke tanah kubur. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Itu saya dengan seusia begini. Tetapi anda akan menerus kehidupan ini.
Saudara-saudara yang saya kasihi sekalian, saya di show ini, kalau saya singgah di kampung Alat Lanas, saya pergi ke kampung Simbuan, saya dipanggil wira ataupun pahlawan. Kerana apa? Kerana di kalangan mereka ini, saya membawa rombongan ke pejabat daerah Syok kerana tanah mereka dirampas, rumah-rumah pemujaan mereka diruntuhkan oleh Jabatan Hutan. Saya bawa mereka pergi ke pejabat daerah Syok. Akhirnya aku tertangkap di sana dan dibawa ke balai polis. Kerana apa? Nak bela nasib saudara-saudara sekalian. Anak muda kita masuk bernoreh getah. Yang tanah getahnya sudah pun ditanam, pokok getahnya besar, sudah pokok getahnya. Ini tidak ada dalam berita TV3, TV1, TV2. Berita hairan atau berita harian. Utusan Melayu atau utusan Melayu. Tidak keluar berita-berita ini. Maka di sana apabila tanah mereka di kampung Sibuan yang pokok getahnya sudah pun besar, masuk menoreh, kemudian mereka ditangkap oleh Jabatan Hutan kerana menoreh di dalam hutan getah yang dikatakan milik Jabatan Hutan. Dulu FMU1, Forest Management Unit 1, sekarang Forest Management 2. Bila mereka masuk menoreh, 10 orang ditangkap, 11 buah motosikal dirampas di kampung Sibuan. Saudara, jangan bilang itu mereka punya, bukan kita, bah. Itu kampung dia, bukan kampung kita, bah. Bila kita sudah kena, wih, aku kena juga, baik. Kampung Batu Lohoyan, kita sedang minum air kabut sekarang. Mereka sedang mengambil hak-hak kita di dalam hutan sekarang. Apa dalam hutan? Itu dipanggil mas. Pokok itu dipanggil mas. Mas yang sedang berdiri tegak di sana, ditebang dan diangkut. Lalu di jalan raya depan mata kita, yang kita tahu, anak-anak kau tepi-tepi, langgar di lori balap, apa itu? Tepi kau, jangan diambil, jangan dikejar lori balap. Itu yang kita tahu. Tapi tahukah kita bahawa harta kita sedang diambil, sedang dirampas, hak-hak anda semua yang sepatutnya anak-anak Sok ini tak perlu keluar untuk bekerja di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu, di Inanam, di Pututan, tak perlu. Duduk di kampung ini pun sudah ada wang, sudah ada duit, kerana hak anda berada di sekitaran ini keuangan. Tapi anda dirampas, hak anda diperkosa, hak anda diliwat oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Ini ucapan saya nyatakan kepada anda, saya bertanggungjawab atas ucapan ini. Begitulah yang berlaku di Sinaron sana. Berlaku bagaimana pengagihan keuangan yang dikatakan diambil tanah untuk pembangunan SLDB. Akhirnya pada tanggal 25 yang lalu mereka turun di sana, ada sebahagian yang tidak dapat. Tadi ada yang menghubungi saya daripada kampung Nagagam. Mereka sedang diagih atap-atap zinc 30 keping seorang sampai 39 orang. Ada yang tidak dibagi, tetapi dibagi kepada kroni-kroni JKK. Ini tidak betul dalam kehidupan kita ini. Saya ucap ini adalah transparent. Untuk apa? Untuk anda, bukan untuk saya. Pinggang tak retak, nasib tak dingin, orang tak anda, aku pun tak ingin. Ini ucapan yang saya nak bagi. Hak saudara mesti dipertahankan di tanah air, di bumi Sabah yang bertuah ini. Saudara pergi ke kampung binakaan, bagaimana saudara Edward sedang mempertahankan tanahnya di bawah NCR, Tanah Native Consumer Right, yang sudah naik anak getah, yang sudah besar pokok getah, hari ini ditebang dan dicangkas. Menangis saudara Edward dengan kawan-kawan di kampung binakaan. Siapa nak bela nasib masa depan mereka? Saudara-saudara, jalan raya, elektrik, air, tugas kerajaan yang memerintah. Kalau saya jadi bapa, saya kena sediakan makan minum untuk anak saya. Saya kena sediakan pakaian dia. Saya kena sediakan piring dan pinggan di rumah. Tak perlu saya kempen depan saudara, mari jumpa nak jadi menantu Abdul Heron. Abdul Heron, saya jadi menantu kamu. Nanti saya kahwin dengan anak kamu, saya sediakan pinggan, saya sediakan peti air, saya sediakan dapur, saya sediakan pisau. Tak perlu. Itu tanggungjawab seorang suami. Kalau Abdul Heron pandai, bodoh apa kau ini? Itu tanggungjawab kau, apa itu? Kenapa mau cakap sama saya? Tanggungjawab kerajaan buat jalan raya, tanggungjawab kerajaan buat elektrik, tanggungjawab kerajaan menyediakan aliran air yang baik untuk rakyatnya. Tak perlu kempen ini usaha ini. Kerajaan Yahudi laknatullah, kerajaan Firaun, ada jalan raya, ada jalan elektrik, ada jalan air. Betul? Kerajaan Filipin, tidak ada kapal terbang hingga di atas pokok getah, ada lapangan terbang. Itu tanggungjawab sebuah kerajaan. Untuk ada transparan pada hari ini.
Saya mantan Ketua Pemuda PAS 6 tahun, saudara. Masuk longkat balai polis ni biasa kerja saya. Anak saya ni hidup dalam perjuangan. Mereka tahu bagaimana usaha susah ayah dia. Sebab itu hari ini saya bangkit dengan usaha yang ada. Nak menyedarkan rakyat di bumi Suk ini, di bumi Persiangan ini, akan kehidupan yang sebenar. Saudara tengok hari ini, seorang Ketua OKK daripada Nambawan telah berucap dalam akhbar Putusan Borneo 2 Disember baru-baru ini, bagaimana mereka yang sedang menginginkan klinik di Nambawan, hari ini klinik yang dijanjikan naik hutan di Nambawan itu. Bagaimana ini? Mereka yang menjanjikan kehidupan untuk rakyat tapi tidak membina untuk rakyat. Akhirnya ibu-ibu yang nak bersalin anak mati di jalanan. Anak mati di jalanan, ibu mati di jalanan kerana nak pergi ke hospital Kelingau. Apa ini artinya? Mereka saya nak sebut saudara-saudara, adik-adik sekalian. Kalau anda pergi ke sebuah hutan, anda pergi ke hutan, apa yang anda nampak di hutan? Anda akan nampak di hutan itu ialah unggas-unggas, kera, monyet, kemudian ada pokok besar, kemudian adanya jalan, adanya air, sungai dan sebagainya. Itu hutan kan? Tidak ada jalan raya di hutan. Yang ada unggas, kera, monyet, kemudian ada harimau, mungkin ada babi hutan. Itu yang ada di hutan. Begitulah anda datang ke bumi Persiangan. Tiada apa ya? Bank tiada, tiada balai polis, tiada bomba, tiada pejabat pos, tiada masjid daerah, tiada gereja daerah, tiada kompleks sukan. Apa yang ada di bumi Persiangan? Bumi yang sebesar negeri Perak ini, hasil kekayaan, hasil mahsulnya cukup cantik untuk anak muda hidup senang dan enak di kampung. Di mana ada pembangunan, di situ ada PTI. Jalan raya yang dibikin, kamu tengok semua pekerja PTI. Anda tidak boleh bekerja kan? Boleh. Tetapi kenapa? Bayaran gaji tidak setimpal mengikut akta buruh. Guna PTI boleh. Kerana apa? Kerana bila jatuh mati kata. Kalau anda yang bekerja sebagai anak tempatan, mesti disediakan safety-nya, kasutnya, glove-nya atau sarung tangannya, topinya, cap-nya, bajunya, talinya untuk memanjat. Mesti disediakan mengikut akta buruh dan gajinya minimum mengikut akta buruh. Mengambil PTI, kau mati, mati kata. Kau putus tangan, putuslah. Kau putus kaki, kita potong, terima kasih putus. Sebab itu, jalan raya yang dibina, mereka kata peluang untuk pekerjaan anak-anak tempatan. Mana dia peluang untuk anak tempatan? Semua PTI yang bekerja sekarang. Betul tidak? Kalau tidak betul, ayo kita pergi tengok. Ini perbohongan demi perbohongan yang saya nak dedahkan kepada anda semua. Bahawa hari ini hidup anda melarat dan menderita di kampung, tapi pemimpin hidup kaya tak kaya. Yes. Pembangunan insan yang disebut tadi, soal arak, soal judi, soal penagihan dada, soal buang anak luar nikah, ini berlaku di kampung-kampung sudah. Kenapa ini berlaku? Kerana pembangunan insan, pembangunan material tidak berlaku, pembangunan insan pun tidak berlaku. Siapa nak nasihat anda? Siapa nak bagi tahu tentang kerosakan akhlak? Tidak ada yang nak bagi tahu. Maka saya datang hari ini, saudara-saudara. Sukan adalah untuk membina peribadi kita, iaitu bila kita main bola, anda tengok dalam permainan bola. Penjaga gol ada tanggungjawab dia, striker ada tanggungjawab dia, wing ada tanggungjawab dia. Semua bermain dalam satu kumpulan, bertaktik, bersekongkol, bersama, bersatu hati, bulat kata seperti bola. Maka seandainya berlaku perhimbangan di antara satu sama lain, permainan akan jadi cantik, maka akan berlaku shoot gol yang baik. Tetapi kalau berlaku seorang yang gerujuk, hanya dia saja, orang lain semua tak boleh nak main, duk tengok dia saja boreng, ini permainan yang tidak sehat dan permainan itu tidak akan dapat menjaringkan gol. Begitulah dalam kehidupan kita. Kita berkongsi kehidupan ini. Dan sehatnya permainan bola ini bukan saja sehat tubuh kita, tetapi kita nak cergas minda. Cergas tubuh, cerdas minda. Maksudnya, saudara-saudara, bagi insan, bagi manusia, bagi anda semua, ya ini, buatlah yang terbaik untuk diri kita. Jangan kita buat yang tidak baik untuk diri kita. Jangan buat benda yang merosakkan diri kita. Kenapa perlu kita rosakkan diri kita? Kita perlu buat yang terbaik untuk diri kita. Kerana kita nak memimpin masa depan, memimpin anak-anak, memimpin isteri kita, memimpin rumah tangga kita. Itu tanggungjawab yang besar bagi kita semua. Jadi saya kira nak cakap banyak tak boleh.
kerana masa dah tak mengizinkan kita nak main bola. Saya harap permainan ini permainan yang terbaik dan saya mohon maaf kepada anda semua seandainya ada benda yang kurang, ada benda yang tercela dari segi ucapan dan juga dari segi hadiah yang disediakan yang tidak setimpal dengan apa yang anda dapat. Saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan anda gembira dan seronok. Kemudian saya juga bagi sijil. Saya nak tunjuk kepada anda. Bagi satu sijil. Saya juga bagi sijil ini kepada anda. Anda jangan ingat ini sijil iPass punya. Saja saya buat sijil ini supaya bila anda mana tahulah keluar negeri, keluar daripada Sabah, pergi ke negeri-negeri Pakatan Rakyat, sama ada ke Kelantan. Kami sudah memerintah, PAS sudah memerintah. Kami memerintah Kelantan 21 tahun. Kami memerintah negeri Kedah sekarang ini. Kemudian ada Selangor, Keadilan, ada negeri Pulau Pinang, DAP. Pemerintahan kami cukup baik kerana anak muda yang akan gembira di sana. Boleh makan gaji, boleh kerja dekat senang-senang. Orang tua seperti atuk-atuk kita ini, oyang-oyang kita ini, kita bagi 100 setiap bulan kalau di negeri Pulau Pinang. Kemudian kita bagi insurans 2,500 kepada mereka ini untuk mereka persediaan seandainya berlaku kematian, mereka akan dapat 2,500. Sudah disimpan dalam bank. Kemudian duit itu juga dilaporkan. Dia akan bertambah, bukan dapat 2,500, akan bertambah dari sudut pelaburan itu. Kemudian anak muda yang nak masuk universiti, cash money dapat 1,000. Kemudian anak yang baru lahir ke muka bumi diberi sebanyak 100 sehingga umur 18 tahun. Jadi bermaknanya berapa ribu itu? Banyak. Kemudian umur 18 tahun dipulangkan balik duit itu kepada anak yang baru lahir. Ini negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat yang hari ini mereka tidak bincang dalam Perhimpunan Agung UMNO. Yang mereka bincang ialah nak selak kain, nak selak tangan. Yang mereka bincang di APA kapi harbi. Kamu bayanglah dia sebut kapi harbi. Dalam Islam kapi harbi ini kalau bunuh dapat pahala. Maknanya orang-orang Kristian juga kapi harbi lah begitu. Bodoh punya UMNO ini. Sekarang saya sebut begitu. Kasar bahasa saya. Mana dia belajar agama boleh cakap supaya berlaku perbalahan di kalangan umat di dalam dunia ini. Kita tidak kira kau agama Kristian kah, kau agama Islam. Ini bumi kita. Kita hidup bersama. Yang Kristian kaji agama Kristian. Kenapa aku menganut Kristian? Yang Islam kaji agama Islam. Kenapa aku menganut Islam? Jangan Kristian atas nama mak ayah atau nenek. Jangan juga Islam atas nama mak ayah atau nenek. Kaji kenapa aku peluk Islam. Kaji kenapa aku peluk Kristian. Itu yang sebenarnya kita kena buat. Jadi itu kena ambil peringatan. Saya bagi sijil ini, nanti anda tulis nama sendiri. Atau kalau perlu saya tulis, buat bagi dekat saya tulis. Mungkin tulisan saya cantik sikit agak ni. Saya bagi sijil ini, anda kalau pergi ke negeri Pakatan Rakyat untuk minta kerja, anda boleh tunjuk sijil. Sijil ini sijil resmi daripada kami, daripada saya, dan saya tanda tangan sana. Ini color. Jadi masuk dalam frame cantik-cantik dan simpan bagus-bagus. Bila anda pergi ke Kelantan, Kedah, Terengganu, ke Perak ke nanti, ataupun negeri ini nanti akan diperintah oleh Pakatan Rakyat lepas pilihan raya yang umum yang ke-13 ini, Sabah pun diperintah, anda lah orang yang ada sijil ini, nak minta kerja, enggak. Ni tunjuk sijil dan ni nama saya ada di sana. Maknanya peluang untuk dapat kerja juga. Begitu kan. Jadi kalau Ustaz Zul sendiri pun minta begitu banyak sijil kepada saya kerana jawatan yang banyak. Asal pun semalam dia kata wajifi saya tak dapat kan? Pun saya buat untuk dia pada hari ini. Dan ketua pemuda pun ada sijil, Abdul Heron pun ada sijil. Jangan anda kata sijil ni main-main. Tidak, simpan bagus-bagus. Kerana hari ini nak beritahu kepada saudara, Pakatan Rakyat akan memerintah negara ini. Negeri Johor, orang Cina kuat. UMNO kuat di Johor. Hari ini negeri Johor, orang Cina telah terbalik kerana apa? Siong Lek yang menjadi MCA, pengurusi MCA itu ataupun presiden MCA telah tidak diterima oleh orang-orang MCA sendiri kerana kes dia berzina. Dalam video kamu pun boleh tengok dia berzina itu. Maka orang-orang dia pun tidak boleh menerima kerana dia presiden yang berzina, presiden yang ada masalah seks. Sehingga ketua wanita dia meletak jawatan. Kemudian negeri Johor, Pakatan Rakyat hari ini Keadilan, Datuk Chua Juni yang telah mendirikan Hospital Besar Kelingau itu. Datuk Seri Chua Juni yang mendirikan Hospital Besar Kelingau sewaktu dalam Barisan Nasional hari ini menjadi pengurusi
keadilan negeri Johor. Maka hari ini sokongan orang-orang Cina kepada Datuk Chua Ju Min keadilan cukup kuat, saudara. Hari ini Johor 50-50 akan diperintah oleh Pakatan Rakyat selepas pilihan raya umum yang ke-13. Maka oleh sebab itu tadi, saudara-saudara, peluang ini terlalu cerah sehinggalah melanda sampai ke negeri Sabah. Orang Sabah telah pun berubah. Saya berceramah di kampung, termasuklah kampung Marak Keras, apalagi Ton Dulu, kampung Kuala, Mangsok di Tamunan. Semua hari ini orang-orang telah berubah, masyarakat telah berubah. Masa sedang menanti, iaitu loceng pilihan raya umum yang ke-13. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu a'lam. Teruskan perjuangan anda. Yang masih belajar, teruskan belajar dengan bagus. Yang bekerja dengan baik. Yang menoreh tetap dengan bagus, supaya penorehan terkini atau teknologi terkini dapat hasil yang bagus, bina kehidupan yang baik, berumah tangga dengan baik. Jadi wallahu a'lam. Terima kasih semua kepada yang hadir pada hari ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih YDP Datuk Samudin. Dan untuk